Soalan datuknya ialah beberapa konsep baru yang ada sekarang tidakkah ada dalam bahasa Arab, dalam kamusan klasik? Kalau ada, mengapa kita tidak menafahankan itu dan selamatkan diri daripada jengkaman budaya intelektual masa kini yang mengharu-birukan keadaan kita? Atau kalau istilah itu tidak ada, maka bagaimana kita hendak mencari jalan supaya walaupun kita menggunakan istilah itu, tetapi kita tidak menjadi terperangkap dan teranyanya kerana penggunaan istilah itu yang makan diri kita. Bahkan kita guna hanya untuk menyebut beberapa perkara yang kita bicarakan, tetapi kita tahu betul-betul artinya, dan mudarat daripada penggunaan yang tidak betul tidak berlaku atas kita. Soalan yang sangat menasabah ditanya dan yang mencengkam keadaan yang ada sekarang. Di antara istilah-istilah itu ada yang istilah asal, tapi setengahnya ada juga yang tidak ada. Yang Datuk sebut tadi, yang ada istilah asal ialah asabiyah. Bolehkah kita samakan dia dengan nasionalisme? Kalau kita guna istilah asabiyah dalam erti yang dipakai dalam teks-teks klasik, sama ada teks itu syarah hadis atau teks itu ialah teks hukum fiqh, termasuk perbincangan asabiyah yang dalam bab jadi saksi, kita akan faham bahawa aspek asabiyah ada yang dipuji oleh Nabi dan tidak dipanggil asabiyah, tapi ada disebut situ hubban syadidan kepada kaum dia. Tapi yang keji dipanggil asabiyah, iaitu spesifik sayang kepada bangsa dan melakukan kezaliman. Jadi kalau sayang kepada bangsa, tidak melakukan kezaliman, bahkan yang berlaku ia kebaikan, itu kita rasa kasih kepada kaum kita. Tapi kalau kita nak guna juga rasa kebangsaan, kalau dalam bahasa Melayu kita gunakan itu sebagai semangat kebangsaan, sayang kepada bangsa, maka itu tidak ada kekejian dalam penggunaan istilah itu. Bahkan kalau dalam Quran diajar kepada Nabi, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kamu kata, wahai Muhammad, jawab kepada kaummu, aku tidak minta upah bagi dakwah yang aku laksanakan itu. Aku lakukan itu hanya kerana sayang kepada kerabat. Sayang kepada kerabat adalah satu aspek dari asabiyah, iaitu yang positif. Dan ada disebut dalam hadis yang dinukil oleh Ibn Khaldun, ma ba'atallahu nabiyyan illa fi man'atin min qaumi. Allah Ta'ala tidak bangkitkan Nabi melainkan dia berada dalam dukungan kekuatan kaumnya. Maka hujah Ibn Khaldun, kalau orang yang ada mukjizat seperti Nabi untuk melaksanakan tugas, Allah jadikan dukungan bangsanya itu faktor yang membantu, maka orang yang tidak ada mukjizat seperti kita lebih utama lagi memerlukan asabiyah dalam erti positif itu. Maka Ibn Khaldun menguatkan lagi hujahnya dengan menyebut
al-a'immatu min Quraisy, imam-imam itu dari Quraisy, dalam erti zaman awal bila golongan Quraisy berada dalam keadaan keunggulan, pimpinan datang dari kalangan mereka, khususnya golongan Mudar di kalangan Quraisy. Mudar yang sangat bagus asabiyah. Bila pemimpin datang dari kelompok mereka, pimpinan itu berjaya kerana dukungan sangat kuat dan rancangan yang dibuat itu diturut serta oleh mereka yang berada dalam asabiyah itu, maka berjaya. Maka pada masa kemudian, bila asabiyah Arab tidak sekental dulu, ada pula golongan lain yang mempunyai asabiyah positif macam itu. Kalau dalam sejarah Turki, bahkan Turki sebenarnya berada dalam sebutan Nabi SAW. Alangkah bagusnya amir itu dan alangkah bagusnya tentera itu. Digunakan istilah ni'mal amir, ni'mal jaish. Alangkah bagusnya ketua tentera itu, alangkah bagus tentera yang membuka Konstantinopel itu. Dan itu disebut dengan penuh keberkatan oleh Nabi. Jadi kalau asabiyah itu dikeji, maka perpaduan di kalangan orang Turki tidak mendapat pujian daripada Nabi SAW. Maka pahaman ini membawa kita kepada pengertian bahawa bila kita memahami istilah yang digunakan dalam hadis itu betul, kita tidak salah gunakan dia, maka malapetaka yang berlaku pada orang Melayu sudah 50 tahun tak berlaku, iaitu perpecahan orang kita kerana tuduhan asabiyah jahiliyah yang berlaku sudah berapa tahun sekarang, sudah tahun 2012, tapi yang teruknya bermula tahun 80-an. Sebelum pada itu, waktu Burhanuddin tak timbul, waktu Datuk Asri tak timbul, kemudian timbul. Dan bila timbul, ditingkatkan momentum sampai ia menjadi terkeluar dari kawalan dan bergabung pula dengan aliran yang menganggap berlaku sekularisme dalam gerakan kebangsaan itu, yang memang dari segi penggunaan istilah sama sekali tak betul. Dan jadi disebut oleh Prof. Muhammad tadi, kita terperangkap dalam penggunaan istilah oleh kita sendiri, yang kita kerana keadaan di luar kawalan, kita terkeliru dalam penggunaan istilah itu, sehingga dia matan kita sendiri. Sebenarnya kalau ditengok asal kita, jadi kalau begitu jalan ke depannya bagaimana? Tujuan saya membentang getah ini, jalan ke depan ialah istilah yang kita ambil dari barat, kita perlu lihat penggunaannya daripada teks-teks asal yang mula-mula gerakan itu, dan juga penggunaan yang berlaku selepas daripada itu dengan tepat, mula-mula dalam konteks tamadun mereka. Kemudian bila kita nak bercakap keadaan negara kita, kita kembali dulu kepada paradigma yang ada dalam ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Misalnya yang terlibat dalam perbincangan tentang sekularisme itu, dia atau tidak kedudukan kita dengan maksiat. Adakah maksiat menyebabkan kufur dalam Ahli Sunnah? Tidak. Maksiat walaupun bunuh orang, kalau dalam hadis sahih sampai 99 orang pun tak jadi kafir, kecuali dia halalkan maksiat baru jadi kafir, itu ijma'. Adapun lain tidak menjadi kafir. Kemudian kalau kita nak gunakan istilah sekular, kena cermat. Kalau kita tuduh orang mengamalkan ajaran sekularisme atau ajaran sekular, penting kita mengatakan dia mengamalkan sekularisme. Tapi sekularisme dalam erti yang sebenarnya tidak ada erti lain melainkan sebagaimana yang saya rujuk dalam teks-teks tadi. Dan bila dirujuk teks itu, bila dipasang dengan keadaan negara kita, langsung dia tidak berkenaan, tak berkenaan langsung. Dan orang yang berkata bahawa berlaku benda itu dia tidak cermat, kerana dia tidak melihat apa itu ta'rif itu mengikut asalnya. Saya rasa itulah jalan yang paling selamat untuk kita
Apalagi orang mukmin ini cirinya ya ruhama bainahum, berhubungan dengan orang lain, asyidda wa'alal kufar. Tapi keadaan menjadi rosak kerana sebahagiannya penggunaan istilah tidak cermat, semangat politik, kepuakan dan kewairahan dengan kekuasaan dan hasutan pihak luar gitu, menyebabkan kita terbalik. Ruhama itu dengan pihak lain, asyidda itu sama sendiri. Jadi keadaan yang diajar tentang orang yang mengikut Nabi betul, walladzina ma'ahu, mereka yang sama Nabi itu, asyidda wa'ala kuffar, yang bermusuh dengan mereka, ruhama bainahum. Jadi sifat itu tak ada. Jadi kita perlu kembalikan sifat itu kepada orang kita, dan penggunaan istilah kita cermatkan, kita tolak yang keruh, kita ambil yang jernih, dan kita binakan kefahaman kita sebagaimana yang ada panduan yang sebaik-baiknya pada kita. Panduan yang sebaik-baiknya pada kita, saya selalu ulang-ulang dengan kawan-kawan, ialah tidak ada wacana di muka bumi yang berdiri teguh, tidak terubah, stabil dari dulu sampai sekarang berbanding dengan ahli sunnah wal jamaah. Tak berubah. Semantik asasnya tak berubah. Walaupun dinasti tunggang langgang timbul berganti, perang saudara, ada wabak, pastilah seorang mati beratus ribu, puting beliung, aku juga jatuh kerajaan. Tapi semantik kita kekal sampai sekarang. Dan dalam rangka nak membuktikan bahawa semantik ini penting kekal, sampai saya memaksa diri menulis kertas tentang pasca modernisme dalam suluhan wacana Syekh Daud Fatani dalam seminar NUN, Nadwah Ulama Nusantara di Kota Baru lebih kurang 1 bulan baru. Sengaja nak buktikan itu. Saya sengaja ambil bagaimana seorang ulama di kawasan kita ni, Syekh Daud, dengan merujuk pada teks dia sendiri, dan saya sebut macam mana ajaran postmodernism tu boleh kita sulung, mana yang tak betul, teks mana Syekh Daud kata apa. Ini menunjukkan bahawa wacana kita mulai daripada zaman Imam Syafi'i menulis Al-Fiqhul Akbar, Imam Abu Hanifah menulis Al-Fiqhul Akbar, sampai pada Imam Asy'ari, sampai kepada Baqillani, sampai pada Baghdadi, sampai pada Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, As-Sanusi, sampai zaman kemudian di dunia Melayu kekal wacana itu stabil. Dan memang Nabi sebut ni, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina al-haqq hatta taqum wasa la yadurruhum man khalafa. Betul-betul ada turun-menurun di kalangan umatku golongan yang berdiri betul-betul menang atas kebenaran sampai berdiri kiamat. Pihak yang menyalahi mereka tidak memudaratkan mereka. Jadi kalau kita baca untuk bangsa Melayu, kalau bangsa Melayu terus dengan ahli sunnahnya, dengan konsisten, tanggungjawab, satu padu, la yadurruhum man khalafahum. Tapi orang kita kena membentuk kemampuan itu, minta dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cendekiawan kita perlu berdiri atas keteguhan wacana yang dijamin benar ini, insya-Allah.